Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Setelah kita dikejutkan ataupun mungkin ada juga menganggap ini adalah berita baik setelah Tan Sri Azam Baki ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM yang dilanjutkan kontraknya selama setahun lagi untuk menjadi Ketua Pesuruhjaya Agensi SPRM. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ramai juga yang bertanya kenapa beliau dilanjutkan kontraknya. Akhirnya setelah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, akhirnya Tan Sri Azam Baki meneruskan hikmatnya sebagai KP SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sebelum ini kita digemparkan dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan ketirisan RM4.5 triliun rasuah dan ketirisan sepanjang tempoh 26 tahun kebelakangan ini. Nah, saudara-saudara, setelah pendedahan ini dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sudah pasti ramai yang mengambil respon positif bahwa untuk menyiasat perkara ini, keputusan yang diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah keputusan yang terbaik. Nah, pada hari ini pula tiba-tiba ada pendedahan yang mengejutkan Anwar Ibrahim kepada Azam Baki, di mana kata PM, khidmat memuaskan, punca kontrak Azam Baki disambung. Nah, pada akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuka cerita kenapa Azam Baki dilanjutkan kontraknya. Pelantikan semula Tan Sri Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM kerana khidmatnya yang memuaskan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata, walaupun mula dilantik meneraju Suruhanjaya itu ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin, Azam menjalankan tugas dan mengambil tindakan tanpa memilih puak atau parti. Dia dilantik oleh Perdana Menteri masa Pagoh ataupun Muhyiddin. Dan walaupun ada isu dibangkitkan dahulu, dari segi kerja saya tengok, saya bagi kelonggaran dan wewenang sepenuhnya kepada SPRM serta peguam negara untuk menjalankan tugas. Dan setakat ini saya lihat, mereka menjalankan tugas dengan memuaskan. Azam ambil tindakan tanpa memilih puak atau parti, katanya, pada sidang media, selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Azam Baki dilantik semula sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM berkuat kuasa pada Jumaat lepas. Dan perkara itu dimaklumkan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali menerusi satu kenyataan. Beliau dilaporkan berkata, pelantikan semula Azam adalah untuk tempo selama setahun dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha. Nah, jadi saudara-saudara, walaupun lantikan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki awalnya dilantik oleh Perdana Menteri sebelum ini, semasa kepimpinan Perikatan Nasional, semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Jadi memang ada ramai yang cakap-cakap, mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim akan memecat ataupun tidak akan menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya lanjutan kontrak Azam Baki itu. Namun pada akhirnya pengurus CPH ataupun Presiden PKR ataupun Perdana Menteri akhirnya mengambil keputusan untuk meneruskan khidmat Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Saya pasti ini pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin yang melantik Azam Baki pada mulanya. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian. Setelah pendedahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan ketirisan RM4.5 triliun, rasuah dan ketirisan. Setelah pendedahan ini dilakukan, keputusan Perdana Menteri untuk siasatan dilakukan untuk menyiasat dalang ataupun menyiasat apa sebenarnya terjadi dan siapakah yang menyebabkan sehingga lesapnya RM4.5 triliun dana negara ataupun duit negara
Sehingga kan ini satu jumlah ataupun satu dana, jumlah uang lah, jumlah duit yang besar yang lesap 26 tahun kebelakangan ini sebelum pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, pada akhirnya saudara-saudara, setelah kita digemparkan dengan banyaklah isu rasuah, setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ada saja pendedahan SPRM yang dilakukan, pendedahan tentang rasuah, skandal, penyelewengan dana, pengubahan uang haram. Dan akhirnya Perdana Menteri pun membuat pendedahan RM4.5 triliun itu yang melibatkan rasuah dan ketirisan. Nah, saudara-saudara, hari ini pula kita digemparkan dengan tangkapan. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi 47 pengarah syarikat dijangka direman buat tuntutan palsu penjana. Artikel ini diterbitkan pada 16 Mei. SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, akan melaksana perintah reman kepada 47 pengarah syarikat yang ditangkap dalam Op Hire 2.0 berkaitan program insentif, pengambilan pekerja dan program latihan penjana di seluruh negara. Kesemua ditahan berusia 30 hingga 70 tahun, juga pengarah syarikat yang mengemukakan tuntutan kononnya mengendalikan program pengambilan dan latihan pekerja kepada pihak Pertubuhan Keselamatan Sosial. Bagaimanapun program itu tidak dilaksanakan, namun tuntutan dilakukan kepada kerajaan. BH difahamkan jumlah tuntutan yang terbabit setakat ini adalah antara RM450.000 hingga RM2 juta. Mereka yang ditahan terdiri daripada 14 wanita dan 33 lelaki dalam operasi dilakukan SPRM sejak petang semalam dan akan dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di seluruh negara pada hari ini untuk permohonan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Nah, bagi saya ini satu lagi penyelewengan dana, satu lagi skandal ataupun satu lagi rasuah yang amat mengejutkan. Kalau kita pikir benar, mungkin banyak perkara begini yang berlaku semenjak beberapa tahun yang lalu, mungkin 26 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dan ini juga menyebabkan bila ditambah kalau hampir setiap bulan ataupun setiap tahun ada perkara begini, sudah pasti ini juga kita boleh kaitkan dengan jumlah RM4.5 triliun yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, yaitu berkaitan dengan rasuah dan ketirisan. Nah, hari ini kita mendengar lagi berkaitan dengan isu ini di mana jumlah tuntutan yang terbabit setakat ini adalah RM450.000 hingga RM2 juta. Walaupun kita tidak tahu adakah ini berkaitan dengan RM4.5 triliun yang dinyatakan oleh PM. Namun bagi saya ini satu lagi pendedahan yang panas, satu lagi pendedahan yang mengejutkan, di mana mengesahkan 47 pengarah syarikat dijangka, direman, buat tuntutan palsu penjana, dan jumlah ini adalah jumlah tuntutan yang terbabit setakat ini. Menurut artikel ini mengesahkan jumlah itu adalah antara 450.000 hingga RM2 juta. Jadi bagi saya ini satu lagi kejutan besar kepada seluruh Malaysia. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.